Bertemu kembali rentasan berita edisi 961. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Peguam negara derhaka. Lantik pemimpin gagal, tidak masuk akal. Apa makna 10 KPI untuk KKM? Penyawartaan hutan simpan Kuala Langat Utara angkara siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan melahirkan rasa amat terkejut setelah meneliti kenyataan media Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun yang berkata undi percaya tidak perlu dilakukan di Parlimen apabila Dewan Rakyat mula bersidang pada 13 September ini. Menurut Majlis Presiden, kenyataan Idrus itu bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap di Istana Negara pada 17 Ogos yang lalu. Seperti yang diterakam di dalam kenyataan media Istana Negara yang bertarikh 18 Ogos 2021, Seri Paduka Baginda telah bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut perkara 40/2/A dan 43/2/A, Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan, iaitu Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kata mereka, titah Seri Paduka Baginda ini turut ditekankan oleh timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Sultan Azlan Shah dan keperluan undi percaya ini telah dipersetujui semua ketua parti. Penting diingatkan bahawa Peguam Negara telah hadir menjadi saksi malah telah mendengar sendiri titah Seri Paduka Baginda sewaktu sesi menghadap ini. Di manakah logik dan kewarasan Peguam Negara apabila berkata kuasa Seri Paduka Baginda melantik Perdana Menteri boleh ditidakkan dengan satu usul undi percaya di Parlimen apabila pembentangan usul undi percaya itu dititahkan sendiri oleh Seri Paduka Baginda? Soal Majlis Presiden. Menurut mereka, tindakan seseorang Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi menggantikan Perdana Menteri terdahulu seterusnya mengemukakan usul undi percaya di Parlimen bagi mengabsahkan sokongan majoriti sudah mempunyai duluan atau Presiden di Parlimen Malaysia. Undi percaya pernah berlaku pada 27 Januari 1976, 12 hari selepas Datuk Hussein On dilantik menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Allahyarham Tun Abdul Razak, dan 3 November 2003, 3 hari selepas Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dilantik menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Oleh yang demikian, Majlis Presiden beranggapan bahawa kenyataan Peguam Negara bagi pihak kerajaan ini adalah amat biadab, melanggar semangat Perlembagaan Persekutuan, malah melanggar titah dan juga derhaka terhadap Seri Paduka Baginda, kata mereka. Majlis Pakatan Harapan membangkitkan bahawa sikap Idrus itu berulang. Ini juga merupakan kali kedua Peguam Negara telah derhaka terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang sepatutnya amat mengecewakan dan beliau tidak layak memegang jawatan Peguam Negara. Pakatan Harapan mendesak Peguam Negara meletak jawatan kerana beliau bukan sahaja telah derhaka terhadap Seri Paduka Baginda, tetapi beliau juga telah mengkhianati Perlembagaan Persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen, desak mereka. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan menjunjung titah Seri Paduka Baginda bahawasanya undi percaya perlu dikemukakan dan diluluskan untuk mengabsahkan bahawa Perdana Menteri ke-9 mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada sidang Parlimen yang bermula 13 September ini. Perdana Menteri tidak harus mengguna pakai nasihat Peguam Negara yang salah ini sekiranya Perdana Menteri tidak mahu mengikut jejak langkah mantan Perdana Menteri ke-8 yang mengakibatkan ketidakstabilan politik apabila keabsahan beliau sentiasa diragui dan dipertikai, tegas Majlis Presiden.
Sebelum ini, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berteriak bahawa pihaknya tidak mahu derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Pokoknya UMNO sama sekali tidak dapat berkompromi dengan perbuatan Kerajaan Perikatan Nasional yang menderhaka. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempertahankan kedaulatan Raja-Raja dan perlembagaan negara? Sanggupkah kita menggadaikan keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang negara? Gara-gara sebahagian daripada pemimpin kerajaan ini khawatirkan tentang kedudukan dan jawatan mereka semata-mata. Nah, itulah sebenarnya retorik Zahid sebelum Kerajaan Perikatan Nasional jatuh. Namun kini kenapa UMNO membisu terhadap perilaku jelek Peguam Negara? Pada masa yang sama, Naib Presiden PAS Idris Ahmad begitu pantas menyokong kenyataan Peguam Negara. Sepatutnya tidak perlu ada usul undi percaya. Itu pendirian saya, katanya seperti dipetik bernama. Sudah tentu PAS ada dalil yang menyebut bahawa perbuatan Peguam Negara itu bukan menderhaka kepada institusi istana. Sebelum ini, Idris Ahmad berkata PAS konsisten mempertahankan institusi diraja sebagai payung negara selaras Perlembagaan Persekutuan. Rakyat Malaysia bersatu hati mendukung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta segala keputusan Seri Paduka Baginda demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun kini bahasa PAS sama seperti Peguam Negara. Seperti kadut naik junjung, itulah yang berlaku kepada pihak yang diangkat dan dimuliakan sehingga menjawat pangkat yang tinggi tetapi lupa diri. PAS derhaka. Ramai yang gempar apabila mendengar bekas Perdana Menteri yang gagal, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik menjadi Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Lebih menggemparkan, pihak yang melantik itu pemimpin partinya sebelum ini berteriak bahawa Mahyadin gagal menangani COVID-19, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan lain-lain. Bagi Setiausaha Keadilan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, keputusan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu amat mengecewakan. Mahyadin ketika memegang tampuk pemerintahan negara telah ternyata gagal menguruskan respon negara dalam wabak COVID-19 sama ada dari segi kesihatan, ekonomi maupun pendidikan. Mahyadin yang bertanggungjawab atas penderitaan rakyat ketika ini, ujarnya dalam satu kenyataan. Saifuddin juga mengungkit tindakan Mahyadin yang melaksanakan darurat kononnya bertujuan memerangi COVID-19, tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kata Saifuddin, pengakhiran darurat pula yang dibuat tanpa perbahasan di Parlimen ditegur pihak Istana Negara yang melihat tindakan kerajaan Mahyadin mengelirukan Parlimen. Tindakan ini membawa kepada kejatuhan beliau. Menurut beliau, pelantikan Mahyadin sebagai pengerusi MPN menambah satu lagi lapisan birokrasi yang tidak wajar kerana Mahyadin masih perlu membentangkan saranan MPN kepada jemaah menteri dahulu. Adakah Ismail tidak yakin dengan menteri-menterinya? Sejauh manakah Mahyadin bersedia memberi saranan kepada Ismail Sabri untuk membatalkan atau menambah baik mana-mana dasar pengurusan pandemik yang digubal semasa Mahyadin menjadi PM tetapi tidak berkesan dalam menangani pandemik? Adakah bukan akan ada kecenderungan mantan PM akan cuba mempertahankan legasinya dan bukan menilainya secara objektif? Bidas Saifuddin. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru itu juga mempersoalkan mengapa Mahyadin diberikan tempat di dalam kerajaan Ismail Sabri, melainkan tujuan survival politik Ismail semata-mata. Sampai bila rakyat dan negara perlu menjadi korban kepentingan politik? Soal beliau. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata ini adalah kerajaan insanity. Beliau memetik definisi Albert Einstein mengenai insanity sebagai melakukan perkara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeza. Kata Faiz, Kabinet Ismail Sabri adalah kabinet kita semula. Ia mengekalkan ramai menteri yang sama ketika pentadbiran Mahyadin yang terbukti sebuah kerajaan gagal sebelum ini. Beliau membangkitkan beberapa contoh yang nampaknya begitu menyerlah kebejatannya. Antaranya, pertama, Menteri Pendidikan yang sama walaupun polisi flip-flop. Pembelajaran PDPR yang tidak berkesan dan ramai pelajar tercicir dalam pendidikan. Kesenjangan pendidikan melebar antara kaya dan miskin, bandar dan luar bandar. Yang kedua, walaupun ekonomi negara lumpuh, rakyat hidup susah dan ramai yang hilang pekerjaan dan penjagaan, tetapi Menteri Berkaitan Ekonomi tetap juga dikekalkan. Ketiga, sektor pertanian gagal dimajukan bagi memastikan food security dan bekalan makanan cukup untuk mengawal harga makanan, tetapi diteruskan khidmat menteri yang sama. Seterusnya, Faiz berkata Mahyadin sebagai peneraju utama Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini ternyata gagal mengawal pandemik COVID-19. Kegagalan ini disumbangkan oleh kelemahan tadbir urus termasuk kelewatan perolehan untuk membeli vaksin. Pusat pemberian vaksin PPV yang tidak mencukupi dan tiada pusat kuarantin disediakan. Justru beliau mempertikaikan kenapa Mahyadin yang gagal itu dilantik pula mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara MPN yang bertaraf menteri.
Jadi apa yang diharapkan kerajaan Ismail Sabri dengan MPN ini sebenarnya? Adakah MPN satu badan kosmetik semata-mata? Adakah lantikan ini demi survival politik dan bukan berasaskan pentadbiran yang objektif? Selain membazir ruang rakyat di saat kantor negara yang kering yang menambah krisis birokrasi, sesudah kabinet besar dibentuk iaitu 69 orang demi mencapai scheme of things, maka tiada beza antara Ismail Sabri dan Mahyadin, tegas Faiz. Ke manakah negara kita hendak dibawa dengan pelantikan yang tidak masuk akal ini? Tidak mengapa mengkompromi prinsip asalkan jawatan selamat. Apakah ini mesej yang ingin kita sampaikan kepada generasi di masa depan? Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan menyampaikan secara terbuka 10 indeks prestasi utama KPI kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin untuk kementerian membuktikan pencapaian dalam masa 100 hari seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mereka juga berharap pelantikan Khairi akan memberi pencetus yang bertindak sebagai riset dalam pengurusan COVID-19 negara secara pendekatan penggembelingan nasional termasuk dalam menangani isu-isu yang rumit dan aspek-aspek yang pelbagai dalam sistem kesihatan Malaysia sama ada berjangka masa pendek atau panjang. Pendekatan riset terhadap COVID-19 ini hendaklah berdasarkan bukti serta fokus kepada perkara-perkara asas pengawalan penyakit berjangkit berpandukan kepada kejadian serta pengalaman sebenar dan kepakaran semua rakyat Malaysia. Ini termasuk pelaburan penting dalam mengukuhkan kapasiti kesihatan awam dalam implementasi strategi cari, uji, jejak asing dan sokong atau FTTIS dan vaksinasi V yang harus dijalankan secara bersama dan bukannya berasingan, kata kenyataan itu. Menurut Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan, semua parameter yang mereka sarankan adalah matriks yang boleh dikira dan boleh diguna pakai untuk menilai prestasi Kementerian Kesihatan pada bulan-bulan yang akan datang dalam mengurus pandemik COVID-19. Saranan KPI untuk KKM adalah termasuk mengenai bagaimana FTTIS boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan telah tersiar dalam pelbagai media. 5 proses dalam pengawalan penyakit berjangkit selain vaksinasi iaitu cari, uji, kesan, asing dan sokong memerlukan sinergi antara aplikasi teknologi dan modal insan yang komited dalam meneruskan kehidupan manusia bersama COVID-19. Penambahbaikan sistem pengesan automatik, pengawalan prosedur operasi standard SOP yang sesuai mampu mengurangkan kawasan-kawasan panas baharu COVID-19 yang ketara. Kerana itulah, kerjasama antara Selangkah dan MySejahtera amat diperlukan untuk tujuan pengesanan kontak rapat yang akhirnya menghalang kes-kes sporadik daripada berlaku dan menular dalam komuniti. Warga emas dan kanak-kanak yang mendapat arahan pengawasan di rumah sudah tentu memerlukan bantuan yang selamat. Harus diingat, tidak semua warga Malaysia celik IT. Kerajaan Persekutuan juga didesak supaya menjadikan ketelusan dan sumber terbuka sebagai satu KPI yang penting. Sungguh, untuk apa sembunyi data kecuali ada agenda politik jahat? Menurut Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan, 10 asas KPI tersebut akan menentukan penanda aras dalam menangani COVID-19 untuk tempoh masa 100 hari akan datang. Ia bukan sahaja akan memperluaskan liputan vaksin tetapi akan mengawal virus ini daripada merebak dan menyah keluar sebarang kluster tersembunyi di dalam sesebuah komuniti. Barulah strategi endemik jangka panjang boleh diwujudkan setelah asas kesihatan awam dipatuhi dan kapasiti penjagaan kesihatan diperkuatkan. Semua ini boleh dicapai melalui kerjasama yang lebih kukuh dan terbuka dengan semua pihak terbabit di dalam sektor swasta, akademik, NGO dan juga pihak pembangkang. Anggota Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan diketuai oleh bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bersama wakil-wakil dari Parti Politik Pakatan Harapan yang juga doktor-doktor perubatan. 10 KPI tersebut bukan hanya cabaran bagi Khairi tetapi ia menjadi kayu ukur bagi rakyat untuk menilai sejauh mana keikhlasan beliau memegang jawatan yang bukan bidang kepakarannya. Kita akan tahu sama ada beliau menerima jawatan yang sangat mencabar itu semata-mata berpaut kepada kuasa atau demi rakyat jelata. Tidak guna mengetuai satu kementerian dengan 2 timbalan menteri, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Datuk Aaron Agudagang. Dengan 3 penasihat khas, Datuk Rosnah Abdul Rashid Sherlin, Dimista Steven Sitapalam dan Datuk Muhammad Irwan Zulkifli. Jika semuanya cuma menghabiskan beras semata-mata. Pada 5 September, kata KKM, kes baharu 20,396 dan kematian 336. Jumlah kes kematian ialah 18,219 kes. Salah siapakah wabak COVID-19 begitu mengganas? Salah KKM kerana pemimpin luar biasa enggan mendengar nasihat pakar.
Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah menafikan wujudnya sebarang hubungan dengan mana-mana pemaju yang terlibat dalam projek pembangunan di Hutan Simpan Kuala Langat Utara atau HSKLU. Tengku Amir membuat penafian tersebut susulan khabar angin yang mendakwa baginda mendapat keuntungan daripada keputusan pembangunan di kawasan berkenaan. Dalam titahnya, baginda melahirkan keprihatinan terhadap alam sekitar dan bagaimana projek pembangunan akan memberi impak kepada perubahan cuaca yang akan memberi kesan sehingga kepada generasi akan datang tanpa dapat dipulihkan. Kawasan hutan terutama hutan paya gambut berperanan penting sebagai penyerap karbon untuk menjaga kesegaran planet kita dan memperlambatkan kadar pemanasan global. Hutan juga menjadi rumah bagi flora dan fauna langka dan kehilangannya berisiko mengurangkan keanekaragaman hayat kita, titah baginda. Baginda juga menyeru semua pihak supaya bertanggungjawab untuk melindungi dan memulihkan sebahagian besar tanah tersebut, memperkasa dan melindungi masyarakat yang wujud di sana, bina komuniti yang lebih lestari dengan mempunyai rasa empati dan berpandangan jauh. Rakyat Selangor tidak suka melihatnya pergi. Kita rakyat Malaysia ingin melakukan peranan kita untuk planet ini, untuk membalikkan kesalahan ekologi kita dan memberi sumbangan positif kepada alam sekitar. Demikian titah Raja Muda Selangor berhubung keputusan untuk menyahwartakan separuh daripada HSKLU untuk membangunkan separuh hutan simpan Kuala Langat Utara yang akan dibangunkan oleh sebuah syarikat yang tidak dikenali bernama Gabungan Indah Sendirian Berhad. Keputusan Kerajaan Selangor meluluskan penyahwartaan 536.7 hektar HSKLU telah mendapat bantahan orang ramai, NGO dan pimpinan Pakatan Harapan. Tindakan tersebut akan memusnahkan khazanah alam semula jadi di hutan simpan itu yang berusia 8,000 tahun. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan tersebut bercanggah dengan pendirian parti itu. Sehubungan itu, Anwar pada 31 Ogos meminta Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga pengerusi Majlis Pimpinan PKR Selangor memberi penjelasan berhubung keputusan berkenaan. Saya meneliti laporan dan aduan berkenaan tindakan Kerajaan Negeri Selangor yang telah melakukan penyahwartaan HSKLU pada Mei yang lalu dan mengambil maklum Dewan Undangan Negeri Dun Selangor menolak cadangan itu. Ingin ditegaskan keputusan yang dibuat ini masih belum dimaklumkan kepada pimpinan parti. Malah pimpinan Keadilan sejak tahun lalu telah memaklumkan kepada Menteri Besar untuk membatalkan perkara itu, katanya dalam satu kenyataan. Pada 3 September 2021, pengerusi parti-parti komponen Pakatan Harapan Selangor, Amiruddin dari Keadilan, Gobin Sindio DAP dan Izham Hashim dari Amanah menyatakan bahawa Menteri Besar akan membawa isu ini dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada Rabu 8 September 2021 untuk dipertimbangkan hala tuju dan keputusan dalam isu berkenaan. Mereka turut mengambil perhatian kepada bantahan terhadap cadangan Lebuh Raya Petaling Jaya Dispersal Link atau PJD Link yang belum diluluskan oleh Kerajaan Negeri. Mesyuarat juga turut bersetuju menolak sebarang usaha untuk menghidupkan semula projek Lebuh Raya KIDEX atau seumpama dengannya. Menurut kenyataan itu, dari akar umbi sehingga ke istana nampaknya menolak cadangan menyahwartakan sebahagian hutan simpan yang amat berharga ini. Jadi siapa yang nak sangat merosakkan alam sekitar yang berusia 8,000 tahun ini? Menurut laporan The New Straits Times bertarikh 31 Ogos, Gabungan Indah Sdn Bhd merupakan anak syarikat Vibrantscape Sdn Bhd yang dimiliki 100% oleh Perdana Park City Sdn Bhd. Carian Jom Channel mendapati Ketua Pegawai Eksekutif Perdana Park City Sdn Bhd ialah Datuk Joseph Lau. Sementara itu, Perdana Park City Sdn Bhd pula adalah anak syarikat Assembling Group yang diwakili oleh Taukun Balak Sarawak Yau Tek Sheng dan anaknya Yau Chi Ming yang juga ahli Lembaga Pengarah Perdana Park City. Tidak dinafikan, Samling Group adalah syarikat yang maju sehingga ke luar negara. Tetapi kalau kekayaan syarikat itu ingin digandakan lagi dengan merosakkan alam sekitar dan sasarannya kini adalah Selangor, kalian tidak dialu-alukan. Tidak kira berapa banyak pekerjaan yang kalian konon akan cipta, jika sistem biodiversity yang menjadi nadi kepada flora dan fauna di negara ini dirosakkan, ia tidak akan dapat dipulihkan. Bagaimanakah kita boleh mengumpul kekayaan dengan membunuh sebahagian kehidupan ekologi di negara ini? Harus sama-sama kita fikirkan. Ingatlah bahawa rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.